saya duduk situ, dia sampai ke box tu. Ha? Dahsyat ni. Cuci. Satu hari malam raya. Dia kalau kata macam nak raya ni, Wahab ni, lagi 2 minggu nak raya, kira dalam kampung ni kira 1000. Mari semua orang tandas itu ini ya. Jatuh. Allah. Tandas ke belakang rumah orang ke apa semua sapu, dia buat kerja habis semua. Lepas tu dia lalu kot ni. Mai kot ni pukul 4 pagi dia sedang rumah ni dia tak cuci. Pukul 4 pagi dia sapu keliling rumah. Orang maki dia fikir nak datang apa, dia bunyi siap. Mak mangkit tengok dia. Mak kata apa orang nak buat ni, mak pukul 4 pagi dah. Saya tak cuci, so nak raya. Rumah guru kot dia kata. Rajin. Rumah guru dia kata. Khidmat kebajikan. Kata kebajikan dia. Dahsyat dia. Dia memang rajin tengok tu. Kadang ke pagi habis orang ngaji kan, cawan penuh makan. Dia sapu dulu dia tidur. Baik dia baik. Tadi macam mana? Tadi kata apa? Orang tua apa? Mak lima. Orang tu dia dengar buat tersuh ni memang ben tak bagi tu ya. Kalau sebut tasawuf ni kira tersuh ni memang tak kena orang besar. Tu masalah. Balik pada cerita tu balik. Waktu saya buat tour kat Johor tu, lepas tu pakcik ni mai lah. Dia ada tegur saya, dia kata engkau ni lepas kira nak buka-buka aja, tutup-tutup lah sama. Tak maksud saya pegang dia, saya peluk dia, saya kata tolong tunjuk kat saya mana salahnya. Yang saya buka ni semua ubudiah, bukan rupiah. Dan yang saya buka ni pula maujud semata-mata. Kalau kita nak tutup, ingat lagi dah guru kita Pak Abu cakap, kalau kita nak rahsia, orang ni nak rahsia, orang ni nak rahsia, lama-lama siapa yang nak boleh mengaji? Tetapi persoalan dia di sini, Allah tu tiada rahsia bagi Allah itu sendiri. So mana terletaknya rahsia Allah pada yang lain? Di sini kita kena proses. Kalau bercakap pasal rahsia Allah Ta'ala pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sendiri, tak ada rahsia baginya. Baik, An boleh tak merahsia sesuatu dengan dia, An? Mustahil. An boleh tak merahsia sesuatu dengan ayah An ni? Pakcik nama apa? Pakcik Ibrahim ni. Dengan bapa. Boleh? Sudah. Walaupun bapa sendiri. Betul tak? Datang daripada sifat makni, daripada setitik yang mani ni. Dalam setitik yang mani ni lah terjadi 7 sifat makni ni. Boleh rahsia lagi tak? Ya, boleh rahsia? Boleh rahsia. Tiap je ya. So, sekarang bila kita proses buat ni, so mananya rahsia Allah Ta'ala pada Allah itu sendiri? Faham baik? Mananya rahsia Allah Ta'ala pada Allah itu sendiri? Tak ada. Itu Sesti Jenan bertanya pada kunan-kunan yang lain tu, dia sunan-sunan yang lain tu, dia kata apa? Dia tanya mereka, dia kata, adakah Allah memiliki rahsia? Guru dia cakap, cukup. Sebab benda tu kalau proses becek. Betul tak? Jadi celaru pula pada pelajar-pelajar yang baru, bukan celaru pada ilmu. So hari ni salah dia tang sini. Bila dia tegur kau ni buka, tutup lah sama tu, saya tanya dia terus. Tapi ayah saya talqin dia dulu. Itu sebab saya pun tak kisah jaga. Kenapa mengaji sekian lama yang lain-lain ni lah, yang duk ada tak peduli siapa pun, tidak boleh membeza apa itu rahsia Allah dan apa itu ilmu Allah. Pasti dia ada agama Allah. Kalau masih berhuruf, masih bersuara, masih lagi boleh
notahkan, masih lagi boleh dibicarakan. Itu bukan rahsia Allah. Itu ilmu Allah. Kalau kita buka ilmu fiqh, ilmu fiqh dia takluk pada satu pada yang ramai, ramai pada yang satu. Kalau tasawuf, satu pada yang satu. Kalau makrifah, satu semata-mata. So there's no way untuk kita berbincang tentang makrifah itu sendiri. Sebab makrifat tu, ilmu makrifat tu, makrifatullah tu adalah ilmu. Makrifah tu adalah para yang makrifat. Dan dia pula bersalahan dengan segala yang baru. So apa yang kita nak bincang? Itu sebab bila satu budak komen, ada orang kontak lepas, dia snapshot komen tu, dia tunjuk kat lepas. Dia kata lepas, dia ni kata lepas ngaji ilmu makrifah tapi pembawakan lepas tu tak betul. Saya kata it's okay kalau dia nak tengok lagu tu. Sedangkan dalam makrifah itu laisa kamislihi syai'un. Apa yang betul bagi hang mungkin tak betul bagi aku. Apa yang betul bagi aku mungkin tak betul bagi hang. Sebab dia bukanlah duduk dalam yang ramai. Dan yang ramai itu pula tidak menjadi masalah bagi yang satu tu. Sebab yang satu tu terbit yang ramai itu pada yang satu, kita faham. Dan pecahan dia yang membeza-bezakannya bukan apa? Sifat, asma, af'al. Sifat, asma, af'al. Dan tauhid af'al ini adalah tauhid yang paling sukar, yang paling teruk. Kalau tauhid zat tak ada masalah. Sebab dia sama. Apa yang ada kat aku ada kat hang. Apa yang ni, yang dikeranakan oleh satu kerana, kita boleh cerita yang dikeranakan oleh satu kerana. Yang berdiri dengan sendirinya, bersalahan dengan yang baru tu macam mana pula? So itu dia sebab kita kata ada yang mukahid, ada yang wadipal wujud, ada yang wadatul wujud. So posisi, ada seorang tu dia dah makrifat, dia dah mengenal Tuhan. Okey, dia perform dia bagus, tapi kualiti dia, ini beza dia. Dalam tasawuf ni, orang ramai pulun performing dalam tasawuf ni. Dalam fiqh pun sama. 5 waktu tak tinggal, tak peduli lah, perform, bangkit subuh, pi, apa semua, dia punya perform A1. Tu imam belum sampai, dia dah buka pagar masjid lah. Dia dah hampak tikang lah. Dia punya perform dahsyat. Dalam tasawuf pula, dia punya zikir ni, tiap-tiap malam, dahsyat performan. Tapi kualiti. Semayang tak ada khusyuk dan tawaduk, 90 tahun hang perform pun, Quran dah tulis. Quran dah tulis. Lalai dalam solatnya. Bukan cerita hang sampai ke berapa. Hang tak lalai dengan waktu. Hang betul pada rukun. Bukan kira yang tu. Rukun boleh belajar. Hukum boleh dipahami. Tapi khusyuk dan tawaduk ni bukan duduk dekat huruf dan makna, bukan dia duduk dekat rukun dan hukum. Rukun kita boleh belajar. Hukum-hukum kita boleh faham. Kita boleh taat. Tapi khusyuk dan tawaduk ni satu benda yang keluar daripada perspektif tu. Sebab orang yang tak boleh baca, tak boleh faham, dia wajib semayang. Orang yang tak boleh menulis, tak boleh baca pun diwajibkan bersemayang. Faham? Contoh dia, dulu kawan saya banyak di Pulau Pinang, di sana, di sini. Tadi cakap kan, abang cakap, pakcik pun dengar, dia kata, apa tadi? Tasawuf ni memang sesat. Mak dia tak pergi mengaji terus sesat. Sebab dia macam ni. Dulu kawan-kawan saya di Pulau Pinang ni, yang rapat-rapat ni. Sekarang-sekarang, bila jumpa saya, main-main je cakap, alah, apa ni dapat, apa, faham? Sebab bila kita proses balik, sebab apa? Sebab saya sokong adik saya mengajar. Macam tu ke mengaji? Kalau saya tanya apa yang tertulis pada surah Al-Baqarah ayat 42. Janganlah kamu menyembunyi, janganlah kamu mencampur yang batil dan hak.
Dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Dalam surah Ali Imran ayat 71, kenapakah kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? So benda ni mereka tak faham. Awak mengaji sekian lama, awak ni nak jadi orang apa? Orang yang mengetahui ke atau orang yang tak tahu? Betul saya mengaji. Bila awak nak masuk dalam golongan orang yang mengetahui, kenapa pula menyembunyikan kebenaran? Pasal Quran tulis lagu lain. Itu sebab yang sedihnya saya. Jadi saya nak buat dalam proses lah. Nak buat macam mana? Sebab inilah ilmu ni tak kembang. Sebab inilah para-para yang mengaji menjadi susah. Pasal hampa yang buat susah. Hampa dah buat ilmu ni macam ilmu persatuan. Padahal para wasilah sebenarnya mengatakan, Pak Abu, contoh dia guru saya, dia katakan, kalau saya cakap ilmu ni ilmu hak saya, mungkin di mata Tuhan besar melukut pun tak ada. Dalam kaset ada benda. Kalaulah saya mengatakan ilmu ni ilmu saya, di mata Tuhan mungkin besar melukut pun tak ada. Bermakna dia memegang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita pula tak puas hati pasal apa sana ada guru sini pula tak nak mengajak pasal apa lagu ni. Bukan berpecah, ini bukan mencanggah, ini mencambah. Where is the wrong part? I don't see. Pakcik faham tak pakcik? Cuba pakcik fikir, kalau pakcik boleh mengaji, pakcik mengaji lama. Ha? Pakcik Ibrahim Pakcik Ibrahim mengaji lama. Tak tahu pakcik faham. Tak tahu orang lain main nak jumpa, nak mengajar. Pakcik pergi tempat lain lah. Pakcik pergi merantau satu tempat, contohnya pakcik pergi Australia. Ha? Pakcik pergi Australia, tak tahu pakcik buka kat orang-orang tu, dia main cari pakcik buka. Dia kata pakcik tak boleh bagi sebab pakcik bukan guru. Tapi pakcik mengetahui. Dalam Quran tulis wajib bagi yang mengetahui. Guru alhamdulillah. Guru okey. Tu saya kata kat adik saya, aku bukan guru. Guru tu tak guru lah. Aku boleh bersembang, aku bukan guru. Tetapi kalau orang nak mengetahui, tak mustahil aku boleh bagi mengetahui. Sebab apa? Wajib bagi yang mengetahui. Kalau dia tanya soalan dia, semua aku boleh jawab. Kalau dia main soalan lainnya, aku tahu soalan ni saya tak boleh jawab. Sebab soalan ni saya tak ambil, saya tak ada interesting ni. Sebab apa? Ni soalan fiqah. Pergi kat ustaz fiqah lah. Jangan buang masa. Ustaz fiqah tu pun ada kerja dia. Soalan hang dia kena jawab. Soalan aku, apa nak main tanya buat fiqah, buat rambut, buat apa semua ni. Aku tak ambil tahu lah. Pasal kalau aku tanya apa, macam mana aku dudukkan air sembahyang dan bagaimana aku dudukkan fi'li dalam solatul daim, boleh jawab tak? Tak boleh jawab. Itu dalam Quran dah tulis. Kau tak boleh jawab, itulah sebab aku kata. Sebab kita tak introduce ilmu tasawuf dengan makrifah di Malaysia ni. Jadi orang yang tak boleh jawab, dia jadi terpinggak. Dia tak tahu nak guna jawapan apa. Macam kita, kalau kita tak mau jawab, kita ada jawapan. Soalan awak ni, soalan fiqah, saya tak mau jawab. Pasal apa tak mau jawab? Saya nak tertibkan awak. Iaitu kalau nak masuk majlis, kena kenal. Itu sebab saya tak mau jawab. Padahal saya dah duduk di situ dah dulu. Khawli, fi'li, qalbi, semua kita dah ngaji habis dah dulu. Tapi hari ni bila main soalan luar, soalan fiqah, main tanya kita, takkan kita nak mencemar majlis kita? Ni majlis tasawuf, ini majlis makrifah. Faham tak? So, kita kena ajak dia, minta maaf, soalan awak pergi jumpa sekian-sekian ustaz yang duduk di sini, dia ustaz fiqah. Bagi peluang kat ustaz fiqah tu jawab soalan fiqah. Ini tengok mengajak ilmu makrifah, mengajak ilmu tasawuf. Tak soalan fiqah pun berkedai. Tergelincang habis jawab. Tak kena lah. Bila orang tanya pasal rambut saya, awak mengajak ilmu makrifah, awak berdaya habis. Haram lah itu sebab tak boleh sama dengan orang lain. Sebab dia nak jadi tak sama dengan orang lain. Memanglah, laisa kamitslihi syai'un. Tu bila tanya, tergelincang. Ini masalah di hari ni. Kita kena sustain. Aku lah. Hampa tak mau dengar apa punya pasal. Kalau dulu 1,000 orang dengar, hari ni tinggal 10 orang dengar. I got nothing to lose. Kalau 10 orang tu faham. Kita bukan nak 80,000 orang. Kalau kita buat live 1,000 orang dengar, kita bukan. Itu bukan aku punya konsep. Itu bukan aku punya target. Aku punya target adalah bagi yang nak faham, yang nak tahu. Kalau yang rasa dia ni mengarut, ni skip lah, pergilah tempat lain. Nothing to lose what. Yang pakai serban tu biar lembak orang kita tahu.
Tak, kalau kata tengok ustaz-ustaz fiqh ramai dengar, bergelak ketawa. Sebab mereka tu sendiri memilih yang macam tu. Hari ni, kalau macam ni ya dalam rumah, dan ada kelompok-kelompok tertentu di Malaysia, di mana-mana dalam live lagu ni, yang mana yang setuju nak dengar. Saya tak suruh mereka setuju dengan saya. Sebab apa yang saya cakap ni adalah ilmu Allah Ta'ala. Mereka kena setuju dengan ilmu Allah Ta'ala. Dalam Quran ada tulis. Quran ada tulis. Tidak? So, kemarin ada satu orang tekan saya. Telefon. Siapa bagi nombor phone tak tahu. Tu saya duk abang, member jangan duk bagi kat orang. Mereka pergi bertujang dengan orang. Lepas tu, mereka tak lepas, mereka bagi nombor phone saya. Dia tu call lah. Kau tanya, saya nak tanya satu. Saya tak pernah dengar sekali pun awak sebut bab hadis. Dia kata nak kena sebut juga. Kalau ke mana? Baru lengkap kalau saya punya sembang. Dia kata, saya kata contoh dia macam ni. Quran adalah sesuatu yang sangat terang dan jelas. Ditulis berkali-kali dalam surah-surah Al-Quran. Baik. Saya nak tanya satu abang. Pakcik Ibrahim. Anak Pakcik Ibrahim ni pergi sekolah. Bahasa sejarah ni, dia dapat 1. Dia pukul habis semua, dia 1. Lepas tu, bahasa Inggeris ni, dia second last. Teruk lah juga. Lepas tu kalau pakcik nak ajak dia, nak hantar dia pergi tuition, sekolah tambahan ni, pelajaran tambahan ni, pakcik nak hantar dia pergi sejarah ke bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris lah pakcik. Lemah bahasa Inggeris. Kalau orang yang tak boleh memahami Al-Quran dengan jelasnya, pergilah cari hadis-hadis apa pula untuk bagi hang sokong hang punya keyakinan ke apa itu pun. Kalau Quran tu dah jelas, bukan kita bangkang hadis. Kita tak bangkang hadis pun kan. Saya kata I got nothing to do with it. I don't against it. Kalau hampa kata hadis ni, Assalamualaikum. Aku pucat lah tengok pakai baju jemaah haji Malaysia ni. Pon mana ke apa. Kan? Jadi kalau yang tak setuju, kalau saya pakcik, saya buat live ni pakai selfie punya depan. Ramai duk komplain salam pakai tangan kiri. Tengok pakcik. Macam mana nak kata pakcik? Gambar tu kalau selfie memang dia nampak yang ni jadi kiri. Kalau fikir kan orang nak ulang salam bagi tangan kiri. Jadi tak maksud dah lepas nampak lagu tu terus dia komen salam pakai tangan kiri. Nampak kadang-kadang macam tu pakcik. Orang panggil serekap jarang. Hang pusinglah kamera, buat selfie tengok kat dia hang kat tangan ni. Tuan tengoklah. Pakai akai. Habis aku tulis pula tu komplain tu. Apa haramnya mangkuk ayun. Hang pakai smartphone ke hang pakai apa? Pakai smartphone try lah pergi duk buat tengok depan cermin. Selfie. Kalau tengah makan nak salam, sebelah kiri boleh apa? Salam. Tangan ni dua-dua tangan. Itulah saya cakap. Saya nak pula buat hadis pula. Ni semua ni hak Allah Ta'ala ni sebaik-baik sifat ni. Tak mau salam tangan kiri sebab basuh berak. Mak dia tak cuci lah tangan tu berak. Dah tengah makan nasi nak salam, so tangan kiri je lah. Salam. Habis je. Tak ada masalah bagi para-para orang yang duduk melihat dari peringkat lain benda tak apa cik. Dua-dua ni kudrat iradat Allah Ta'ala cik. Betul cik? Semua kau dia. Hak dia pun pakcik. Tangan ni pun. Bukan dia kata tangan ni kalau dua-dua special lah. Ya, kalau tangan ni lumpuh dah kita tahu betapa specialnya, betapa perlunya tangan. Nah, abang lepas ni tangan kiri ya. Saya lepas nampak kanan. Betapa perlunya tangan kiri kalau lumpuh. Kita baru tersedak kalau sekali kaki kita lumpuh. Baru kita tahu, ya Allah, bila lah nak boleh elok balik ni. Saya biasa kena pakcik. Dua-dua kaki tak boleh berak. 6 bulan juga saya duduk dalam... bukan. Tak sampai 6 bulan pun. Tak sampai 6 bulan. Tapi lama juga lah. Saya duduk di kasur. Kawan saya ada Mai Zairah saya ingat Apik kot Mai Zairah. Alan pun ada Mai Zairah saya. Dia kira jauh lah dari Bremen tu bisa. Dia pun ambil ayak tulang belakang saya 2 kali.
2 kali operate. Mereka ambil yang tulang belakang di Jerman. Lepas tu saya tak mau. Pak Lang ni pun kata jangan. Pak Lang guru perubatan Islam saya lah. Tu ada lagi. Kata jangan. Tapi dah mereka sign lah. Perempuan saya sign. Saya tengah teruk. Buat ambil ayat tulang belakang 2 kali. Yang belakang. Mula dia efek lama-lama. Tapi masa dia buat tu, lepas pada sebulan tu, atau berapa lama aku tak ingat dah. Pasal 2009. Kaki saya jadi lemah. Dia pomai dia buat inject sampai plus sini mula 13, lepas tu 13, lepas tu dia inject 26 jarum. Lepas tu dia hantar saya pergi specials. Tu yang saya kena 42,000 euro rawatan saya. Masas kaki ni buat tiap hari. Lepas tu bila saya bangun satu malam zikir. Kaki berani bergerak, kaki berani tak boleh bergerak. Saya pegang kaki saya, baru affection dia tu ada, baru kasih sayang dia tu ada. Baru rasa kiri pun penting. Tangan kiri pun hak Allah Ta'ala penting. Saya dulu Azali, anak saya makan. Selepas saya ajak dia sebab 20 apa semua, dia makan tu dia ambil tangan kiri. Saya ni terbiasa bahasa Melayu. Hai, tak elok pakai tangan tu. Aminah cakap, Aminah buat macam tu. Ni bukan Allah Ta'ala punya, ini Allah Ta'ala punya, ni siapa punya? Tak, nak, belum. Ni kita bukan kat Malaysia. Kalau kat Malaysia, kan? Ya, tak. Kita tak. Hantar dia masuk rumah aku tu, dia tanya, awak tak ada paper? Aku nak jawab macam mana? Jamban di Germany ada paper dan ada pipe untuk cuci. First kali najis tu tak kena tangan, cuci dengan paper dulu. Lepas tu baru cuci dengan air dengan sabun. Di sini tak ada pun paper. Bermakna dia kata sentuh take dengan tangan apa-apa. Take aku happy dia kata dia buat gitu. Tapi cuba fikir. Dari segi mata dia, toilet paper tak ada. Kita dulu kata Cina berak calit kan. Hari ni kalau dikaji, dia calit dengan kertas tu dulu. Oh, betul. Baru dia basuh dengan air dengan sabun. Proses. Tidak. Tak kena najis tengah. Salah satu nak kena jawab kat budak-budak yang kita dah ngajak benda ni. Dia papi logik tu. Okey, kita balik bab tadi. Bab rahsia tadi. So bermakna rahsia Allah Ta'ala tu memang tak ada pada Allah itu sendiri. Kalau contoh, nak kentut kan. Kami tak tahu ni, hantar orang nak kentut. Ish, apa ni haram ke? Bawa itu keluar buat. Abang Muhammad cakap betul kat aku. Lu pintu ada keluar lah. So, cerita dia macam tu. So, bila kita legalize, bila orang-orang kita mengaji ni, dia ada macam perangai sikit tau pakcik. Dia ada perangai macam tak puas hati kalau orang boleh sembang. Tapi kalau mereka kat faham, mereka tak puas hati. Guru saya lagi bagus, guru saya lagi okey, dia ni belum lagi. Why? Kenapa kena ada perasaan macam tu? Kenapa? Yang kalau jumpa satu orang kata, dia ni tak betul, dia ni tak betul. Hang kena kata dia, hang duk bawa keluar ni semua tak betul je jaga. Yang betul yang tak boleh bawa keluar lah. Betul tak cik? Bagi Bermakna apa yang ada dalam dia tu semua yang tak betul lah. Dia ni mengarut, dia ni apa semua. Kita dah tunggu dengan yang dia ni duk cerita benda tak betul je. Benda tak mengarut, tunggu bila nak. Dia tunggu bila nak bawa keluar yang tak mengarut. Yang tak mengarut saya. So kalau orang tahib benda tu, orang nampak, ya Allah, amarah, laumah, marhamah ya. Betul? Tu bila kita kena rodiah, kamaliyah, mardiah. Apa tu? Rodiah, mardiah, kamaliyah. Kita kena ini lain. So kita tak layan. Kita tahu yang keluar tu kadang member dia, kadang member saya ada screenshot hantar kat saya. Tengok dia ni tulis apa lepas kan. Tuan-tuan hantar apa kat aku. Sebab dulu pada tahun 2010, kalau roll balik Facebook saya, seorang hentam, anak tidur, saya layan. Lepas tu esok pagi saya jaga, sini dah tengah hari. Sana kalau pagi, saya jaga dalam pukul 7 pagi, sini dah 1 tengah hari. Orang dah layan dah komen saya tu habis dah. Time makan, time apa, baru saya nak jaga. Contohlah, bila saya tengok benda tu balik,
20 orang, 40 orang, 150 orang like apa yang saya balas komen tu. Tapi sekarang ni saya tak mahu macam tu dah. Sebab apa? Tak ada apa yang perlu saya bela. Pasal Imam Syafi'i pun kata, do not talk with ignorance. Tak payah nak layan yang sebab benda ni thought and emotion ya. Semua ni thought and emotion ya. Kadang-kadang kita pulun nak jadi baik, kita pulun nak jadi kuat, kita pulun nak jadi kebaik, kita pulun nak jadi ni. Dan bila kita pulun nak jadi special, kita pulun nak bagi jadi hebat, tak situ kita silap. Kalau awak dah surrender waktu ditalkin ijazah, mana masalahnya ni? Kenapa nak buat teruk? Relax je lah, enjoy je lah. Tengah. Kawan saya bagi telefon saya, beritahu saya, mereka nak ada lah mengaji dengan orang ni dulu. Dia kenal saya, tu lah dia kutu saya lah. Dia collect duit dengan mereka pula pasal nak mengaji ilmu kebal. So saya kata, aku nak kata apa semua ada akal sendiri. Kalau hampa bersetuju macam tu lah. Kalau seorang pencuri, dia pasti kena bersetuju untuk merompak dan mencuri. Kalau seorang menipu, kerja dia kena menipu lah, seorang penipu. Terpulanglah di mana kamu nak ada dalam keberadaan yang ada tu. Untuk seketika itu. On that very moment of being be ya. So kita nak pergi duduk, nak bagi faham, bukan kata orang fiqh. Orang fiqh tu dia dah betul dengan ilmu dia, dengan kepahaman dia. Dia tak peduli dah terusyuk tawaduk ni, tak ada pun tak apa bagi dia. Takat tu je. Dia Cik. Ha. So nak tegur apa mereka? Cuma yang sama-sama kita mengaji ni, jealousy. Betul Cik? Kompetitif. Ada satu Wahab Mamat tu, jumpa aku kat KL ni, dia bagi tahu dia duduk dengan ayah 2 bulan. Dia tahu habis yang kita duduk dengan ayah ni apa lama. Dia tahu perangai aku, perangai ni apa semua ni. Dia nak tahu, kalau hang nak tahu kadang satu orang tu dia suka mengadu. Aku kenal perangai tu lama dah. Faham? Bukan salah pun, tapi kita tahu that kind. Mukhalafah lah perangai. Macam aku mengadu kat hang, perangai dia ni buat macam ni. Aduh, tak faham lah pasal apa lain buat macam ni. Hang hangat hati. Tak tahu bila dia main, yang layan dia elok. Mana hang duk barang dia? Mana hang tak dapat satu peringkat lagi, iaitu peringkat dia nak luah je, nak sembang je. Bukan dia suruh hang jadi pembenci, bukan dia suruh hang jadi penendam. Habis lah. Let go. Itu dalam pengajian Osho. Dia kata kalau hang nak marah, hang kena marah, hang jangan simpan. Tetapi hang tak boleh continue hang marah. Habis. Ni dok dendam, rengkam. Lepas tu bila dia dendam ni, dia tak puas hati dengan dendam dia. Dia nak apa tu? Orang yang dendam ni dia perlu apa tau? Support. Supporter dia. Bila nak perlu supporter ni, how do what is, apa yang perlu dia buat? Cerita lah buat. Cerita ni sampai kalau orang depan tu pun nganga, dia pun cerita kau, dia pun dia tak kata ni hang cerita ni bila macam cerita ni. Kalau Allah tu Maha Mengampun, kalau dia minta ampun, kalau hang duk cerita apa ni? Yes, Pak Cik. Yes, indeed. Betul. Itu sebab kalau bos, kalau dia marah kuli dia tak buang kuli dia marah, dia tegur. Kalau bos yang cerdik boleh buang, susah dia pula lagi. Sekali tak apa, 2 kali. Bila kawan saya dulu, saya cerita buat kawan saya ni sikit. Saya cerita 2-3 kali dah pakcik benda ni. Kawan saya ni, saya pergi rumah dia. Bini kata, bang ni bagi dia pecah, saya suruh nak pergi sekolah, tak ada. Dia kali tengok kali. Saya tengok bini dia, tu saya tengok dia. Abang,
Bagi dah duit pecah sana nak lena, kita makin nak bagi kat anak. Dia nanti lena. Bini dia nanti masak apa semua bagi anak pakai-pakai hantar. Depan pintu bagi sekolah. Dia minta duit pecah, saya siap dah, dia tak ada. Dia kali-kali. Bini dia baik ke apa, metak ayam 2 cawan, apa ni ayam ni. Orang cakap dengan dia kata, iya. Waktu saya tengok dia tanya dia, apa cerita? Ni aku tengah duduk pulau dia, last punya. Dia pulau ni macam-macam peringkat. Dia buat perangai aku bawah ni. Terjai-terjai dia buat kat aku. Ni aku duduk pulau dia. Bila dia buat? 2-3 hari sudah. Ni aku duduk tengah pulau dia. Dalam Islam, last pulau, boykot hang punya kemarahan. Dah hantar tak ada berapa hang datang dah, itu apa hal dia? Hang tunggu dia relax. Itu perangai dia. Hang kena counter hang balik. Boykot rasa marah hang. Jadi kau lagi. Hang kena benci pada perasaan benci hang. Hang kena kasih pada perasaan kasih hang. Hang kena cemburu dengan perasaan cemburu hang. Hang kena rasa sakit hati dengan perasaan sakit hati hang yang tak habis-habis. Hang kena rasa meluat dengan perasaan meluat hang yang tak habis-habis. Tuhan tak suruh benci, Tuhan suruh berpaling. Berpalinglah daripada mereka yang bodoh. Bodoh tu tak mestinya bodoh selamanya bila dia belajar. Sedih balik. Ya. 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 Ya pakcik. Contoh tengok macam ilmu yang kita mengaji ni. Contoh dia. Kadang orang tanya saya nak mengaji, tak ingin nak mengaji tapi takut kena dugaan. Saya kata cikgu Cina ni, hang tak mengaji pun kena dugaan. Hindu sebelah pun kena dugaan. Macam-macam dugaan hidup tu adalah perjalanan pada kehidupan. Bukan ada kena-mengena dengan yang hidup. Yang hidup itu bukan tua, bukan muda, bukan laki, bukan perempuan. Tak makan, tak minum, tak tidur. So mana dugaan bagi dia? Yang hidup itu. Sedangkan Allah pun berselawat kat atasnya. So hari ni bab kehidupan. Bila bab kehidupan jatuhlah Wahab, Ismail, Idrin, Ad. Semua yang ada lah Pak Ibrahim. Dia tak jatuh kepada yang sebenar-benar tu. Tak semua kan. Semua 99 tu kan. Satu tu kita buku kat satu kedua tu banyak ke apa semua dari orang. Iyalah. Pakcik ngaji mana? Tarikat lah. Nasyabandi. Tapi macam mana nak membaik tahu, nak membaik ni saya tunjuk sifat Rasulullah kasih sayang yang mana tak boleh ikut saya tu. Saya buat pakai ni sampai tu sebab bagi pakai apa kasih sayang orang dia membaik tahu ni tak tahu saya. Jadi kita ada sesaran macam tu kan. Tapi dah semua orang makan, dia seorang tak makan. Sebab salah kalau saya ambil dia suap. Ya, sebab Rasulullah dia sifat dia macam tu. Tak penting diri kan. Itu pun tak kena. Kita macam tak apalah, kita tahu dia tak faham. Kita mana kita faham. Ya. Kan? Kita kena buruan tu lah. Oh kita tak pandai. Kita zina. Mak kawan sahabat saya ni, mak sahabat saya. Dia beritahu hanya Sabang saja yang boleh tolong kita. Hanya Sabang saja yang boleh tolong kita. Sebab kita faham siapa yang dalam diri kan. Masa dia tu ni tak ada siapa. Dia kata mengenal tu. Sifat mengenal Allah kan. Semua sifat tu kalau kita kenal. Di sifat tu pun, di sifat tu pun. Dalam diri tu ada beberapa sifat. Tak tahu apa yang saya faham. Yalah. Waktu dia baru kalut buat solat pula dokumen. Definisi solat tu bukan sembahyang.
Nak tabang ni kau lebih terkejut lah, tapi nak sembang macam mana? Siapa yang pandai main cerita kata sembahyang? Solat tu berhubung. Nak berhubung lagu mana? Kalau kata pakcik duduk balik pintu tu, panggil tak dengar, kelui tak nampak, pakai telefon. Yang ni dia berserta. So pecah saat definasi berhubung tu macam mana dengan yang berserta ni. Bahasa apa Wahab dia nak masuk dalam bilik? Bawa kereta. Jadi definasi ni nak cerita ni tak tahu nak urai kat mereka tak boleh, tapi disebabkan medan live Facebook ni adalah medan yang ramai, medan macam-macam jenis pahaman masuk dan komen lah bebas siapa pun nak komen. So kita pun malas nak layan aku ni, tidak sih. Masing-masing kita pun lepas dia, tidak. Kita duduk sembang ni, dia pun perang dalam ni. So kita faham je. Kadang-kadang aku delete. Dulu ada satu ketika aku buat live, aku tengok mereka ni duduk gaduh teruk, aku delete. Kata member pula marah. Aku balik kerja pagi-pagi, lepas live aku tengah tengok kerja malam ke 1 ke apa, pagi-pagi aku nak tengok, delete dah. Tinggal dia. Afa'al pakcik. Afa'al ni macam-macam. Tahu. Bagi kita tahu lah macam mana. Betul tak pakcik? Pasal dia ada peringkat pakcik. Betul tak? Sebab ada setengah orang dia bersuluk dalam tempat gelap. Ada setengah orang dia menyedari bahawa tubuh dia ni adalah temple of God. Ada setengah orang ni, dunia ni adalah gelap gelita. Dunia ni adalah sangat gelap dan gelita. Cahaya tu yang sebenar-benar, bukan kata dalam saja, zahir batin ni, nur Allah Ta'ala, dia terjadi daripada apa? Betul tak pakcik? So benda-benda macam ni dia macam-macam peringkat nak urai. Tapi itu kita kata as you like lah, as you like. Macam mana hang suka hang jalan. Sedar sekali kat mana pun Allah sayang semua. Muhammad tu pun dia sayang semua. Bila main puak-puak pecah-pecahan ni, mahzab lah, itulah, inilah apa semua, maka kita terhindar. Masa saya tanya kawan saya, waktu Morgan Sivan Sakti, Mahavira, Vishnu, all this popular legend was alive. Saya tanya mereka, are they praying for themselves? Mereka tak, mereka memang potret depan, mereka semayang ke? Atau macam mana? Tak, mereka semayang pada yang satu. Tetapi bila mereka dah tak ada, orang-orang kanan mereka ni lah yang buat potret mereka, maka tersekat dengan yang satu. Bayang hari ni kalau ada potret Muhammad, pakat sembah habis. Sembah gambar. Itu je. Manusia ni macam tu, dia mudah puja dan hanyut. Hak berserta ni dia tak heran. Dia tak mau nak ambil tahu, tak mau nak ambil kenal. Manakala pula dari sudut singgasana ilmu, bila orang bercakap pasal ilmu mengenal Allah atau ilmu tasawuf, tu salah benda ni, jangan cakap dah tak tuala, kata. Orang dengar nanti naya hang, dia tanya naya pasal apa makcik? Bukan saya cakap pasal nak lawan kerajaan. Bukan saya tuduh kerajaan apa dulu ni. Bukan saya cakap nak bagi tahu jom kita bunuh orang-orang ni. Kita cakap tak ada kena-mengena dalam istilah untuk dihuraikan sesat. So kita bongkar bab bagaimana sesat. Apa itu sesat? Menyembah selain pada Allah adalah sesat. Mengingati selain daripada Allah adalah sesat. So dalam semayang kamu, adakah kamu mengingati Allah semata-mata? Atau kamu teringat loceng, saya teringat kereta, saya teringat dia kena yang baru kahwin pula, balik-balik lagi kata Isya tak ada nak buat, bini dah barinah. Dia jadi baca mula cari doa paling pendek berlaku. Kawan saya mengaku kat saya, Pak, aku nak beritahu betul Pak, dulu aku kahwin Pak. Aku cakap aku balik-balik ni, bini aku dah kemban dalam kata-kata dah. Aku nak buat Isya ni,
Aku cari doa paling pendek, ayat paling pendek lepas tu. Inna a'tayna kal kautsar. Apa semualah qul huwallah. Dia cari dah. So mana khusyuknya? Used to be honest. Ada kalanya bila orang susah, ditimpa bencana hidup yang amat sangat. Hutang, nega nak bankrupt, isteri dah nak bercerai, nak terpisah dengan anak. Boleh duduk cerita kat Tuhan apa yang berlaku. Sedangkan awak mengenal. Tuhan kata aku mengetahui. Nak bercerita pada orang yang tak tahu. Nak menyampaikan pada orang yang tak tahu. Tapi kalau Allah kata innallah ala bizatil sudur. There's no such thing of telling. There's no such thing of I will let you know. And I want to let you know. And listen to me now. I'm gonna spread out. No. Terdetik. Dirahmati. So, dari sudut fiqh, dia cerita lagu lain pula. Allah Maha mendengar, Allah Maha niat. Dia cerita lagu tu pula. Dari segi tasawuf, dia tengok pula yang mendengar tu apa dia? Qaunuhu sami'an. Pendengaran tu apa pula? Sami'un. Kalau kata telinga tu apa pula? Sama. Dia pun tak masuk teritori ni. Dia pun tak masuk dalam gelanggang pengajian ni. So, dia pun tiba ikut Nuh. Allah tu Maha mendengar. Kita pula duk kata kita ni tak boleh dengar kalau tak ada yang Maha mendengar. Dia pergi takik lagu lain pula. Dia pun cerita bab tauhid yang tu. Yang last kali lipat sifat 20 tu tak atas almari. Lipat kitab kerukunan rukun 13 tu tak atas almari. Tak tahu yang duk datang sini rukun 13 pun. So, jadi perbincangan itu tidak boleh masuk ke dalam ilmu fiqh. Sebab ilmu fiqh tu betul, tapi bahagian mana? Yang basic. Basic. Dia kena ada tu kan. Basic. Kena. Wajib, tidak boleh tidak. Sebab itu fardu ain. Tetapi makrifah tak ada kena-mengena dengan yang ni. Macam mana nak bincang dengan mereka? Mereka nanti protes. Mana boleh tak ada kena-mengena? Mestilah tak boleh. Sebab dia kata laisa kamisi insyaAllah. Cuba buka dalam nafsu kamaliyah. Insanu kamil. Kamil apa tu. Buka bab-bab tu. Tidak terletak satu kesalahan pada af'al dan gerak-gerik. Tidak nak hurai macam mana? Sesungguhnya Muhammad itu maksum. Tidak terlekat dosa yang telah lepas maupun akan datang. How do we process this? Kalau tak ada terus sifat 20 sampai ke usul tajalli. Macam mana kita nak proses bila baru cakap bab tasawuf dan mak larang dia tadi? Tidak. Ini pecah cerita dia. Betul tak tadi? Cerita mak kawan dia larang jangan tasawuf apa semua. Tanya apa yang dia tahu bab tasawuf? Ada seorang tu komplain, mamak tu short screen bagi saya. Dulu ada kawan saya mengaji lah jadi isim. Mana mengaji? Dia kata mengaji makrifah menjadi tasawuf jadi isim. Tu fitnah yang sangat kejam. Orang tu ditakdir gila akan gila. Pi masuk Jalan Perak, pi masuk Tampoi, pi tanya Pak Gad ni semua yang ada dalam ni mengaji tasawuf kah? Ada Ainu Cina pun ada, Hindu pun ada. Dak Melayu tu ada mengaji tasawuf. Ada yang labini lari pun ada. Ada yang bankrupt pun ada. So kenapa mengatakan mengaji ilmu tasawuf ni boleh jadi insin? Dia ditakdirkan gila. Suratan, kodolang kadar. How can you blame knowledge? Macam mana kita boleh meletakkan? Kalau saya kata definisi gila ni, awak dalam solat awak teringat 1001 macam. Dia suruh teringat la maujudin bihaqati ilallah. Ingatlah hanya pada Allah semata-mata. Tiada lain, la maujud. Hampa lebih gila daripada orang gila tepi jalan. Tak ya orang ingat kita kata orang semayang tu gila pula. Bukan. Orang yang tak khusyuk saya cakap ni. Bukan saya kata orang yang semayang. Orang yang semayang bagus. Kita duduk lagu ni pun kita kena semayang. Bahkan tengah semayang. Kalau yang tahu dah imun dengan khusyuk lah. I say it because yang Quran cakap.
Semayang sambil berkenderaan, sambil berjalan kaki. Al-Baqarah 239. So why we worry to speak it out? So hari ni pakcik saya beritahu masalah orang-orang yang mengaji di Malaysia ni pakcik. Mereka manja. Dan mereka takut orang kata mereka tak betul. Dan mereka takut orang pandang mereka tak elok. Dan mereka takut kalau crowd tak ada. Mereka takut kalau orang tak ramai bila mereka bersembang. Saya tak ada pakcik. 10 tahun saya jalan seorang-seorang waktu anak saya hilang dalam balai pakcik. Orang kata saya gila, paper tulis macam-macam, saya jahat, saya jual dadah, saya nak bunuh anak saya sendiri pakcik. Hari ni bila tengok dalam ni semua orang kata luar bestnya lepas hang anak hang macam kawan. Paper boleh tulis saya nak bunuh anak saya pakcik. Semua orang percaya masa tu pakcik. Kecuali sahabat dia. This is mindset. This is our people. Ha? Orang tu accident. Hang tengok patahlah jari ni. Tapi dia pegang lagu tu lah. Dan paper tulis patah lengan. Hang bertengkar dengan dia. Aku baca paper tulis patah lengan. Tak, aku ada. Aku sembang dengan dia. Dia kata jari patah tapi dia pegang. Dia ambil gambar tu. Hari ni orang beriman dengan surat khabar lebih dahsyat daripada dengan Quran. Yakin. Sebab Quran tu bagi tahu dah. Aib orang kalau boleh selindung lah, tutup lah. Lepas tu pergi serotok mana? Dia ajak mana ni tak ada. Bawa turun tilam tu dalam mahkamah. Saya duduk Jerman. Pak mentua saya main tanya, what's happened? Carry tilam masuk mahkamah. Masa K. Anwar Ibrahim. Apa ni, babe? Cuma nak bagi jatuh orang. This is Malaysia, Islamic country. Anak saya hilang dalam balai polis, saya dituduh sesat. Di bawah hak jagaan Mahkamah Syariah. Dan viral, orang lain share. This is Malaysia attitude. Ha? Apa saja orang buat. Ha? Parti terpawai, parti nu, parti ni, parti tu. Viral sana, viral sini, okey. Tapi nak mengaji ilmu makrifah, nak mengenal Allah, sesat dia kata. Sedangkan bila tanya, amba tahu tak? Macam saya sembang dengan satu Mak Saleh. Oh, I'm sorry man, I got no religion, dia cakap. So yeah, oh, alright then. So, hold on, can I asking you something? Dan dia tanya, dia boleh tanya ke satu apa? Dia kata, okay, no problem. Kalau satu orang main-main dia jalan-jalan, dia tampang kepala hang dia pergi. Apa rasa hang? Aku tak puas hati lah. Aku mesti bangun. Bangun ambil tanya dia. What was it? Why you hit my head? Dia kata, okay. Pah! Dia bagi cedah. And what you gonna do? Then I will take my stand. I'm gonna fight back. That's religion. You have it, but you just don't tell. And this is Muslim. Satu orang buat hang tak serang dia. Hampir tanya apa siapa hang buat. Tapi dia tak peduli, dia attack hang juga. This is Islam, then you have to stand up. Islam not attacks, but protect. That's what Islam is. Cakap. Dan satu orang tiba-tiba main buat baik dengan hang semua. Hang berterima kasih dengan dia tak? Hang rasa sempoi tak? Dia kata, yes, of course. This is Islam. This is religion. Because Islam called peace. Mean peace. So you can say you got no religions. Christians, Hinduism, so whatever it is, if you don't want, I don't mind. It's not my part. But my part is when you say you got no religion, I will tell you, you are Islam. Because Islam is not religion. Islam is the art of peace and freedoms. When you say, I got no religion, that means you say you got no concept and idea by other people who create benda ni. Tapi Islam, pada orang yang mengenal Tuhan, saya cakap dia. Sebab Tuhan tu berserta dengan hang. Dan dia juga bersalahan dengan segala sesuatu di atas muka bumi. Bila hang tak setuju dengan mereka tu, indirectly you will get close to yourself. Bila hang tak setuju dengan konsep dan idea yang orang duk buat ni, yang rasa tak betul, you are slowly
come to yourself dengan you nak fokus apa yang you rasa tepat. So this is tasawuf. Dan bila you rasa aku sendiri memang tak boleh buat apa, memang ni semua perjalanan dah, tarik. Then what you gonna do then? Aku nak buat benda yang baik ya. Apa jadi, walaupun dituduh apa sekalipun, then you stand. Dan bila hang tak mau kacau orang, hang tak peduli apa, hang nak fokus hang ni, peace lah, freedom lah. Kita ni pakcik, bila kita duduk lagu ni elok-elok kan, hang ni nak jadi apa, semayang dah duduk lagu ni, kacau lah. Dia macuit lah. Betul je. Wow. You simply at peace. You simply relax. So tanya satu budak kecil. Tadi ada satu budak cucu Pak Ya lah. Dia main. Saya tangan lagu ni duk main. Dia terperhati sini. Saya buat begini. Dia tengok dia gelak. Saya kata tengok dia tak peduli apa pun aku pakai gelang. Dia gelak pula bila aku buat bunyi ni. Dia gelak budak kecil lah. Tak sampai setahun, dekat-dekat setahun lagi. Kecil lah dalam 8 bulan, 7 bulan. Dia gelak. Ingat? Kat setahun aku. Dia gelak. Aku tahu kalau dia tahu kalau lelaki dan perempuan, dia mula nak kutuk lah. Tak boleh pakai lagu ni. Tapi dia tengok dan dia ahli syurga. Dia budak kecil. Sebab apa? Dia tak ada ego dan dia tak menghukum orang. Dan semua orang sayang. Pak dia pegang sat-sat cium. Sebab dia tak ada agama. Dan dia tak ada hukum-hukum. Dia tak ada nak kata orang tu kafir, orang ni Islam, orang ni masuk neraka, orang ni. Dia tak ada. Dia simply okay. Lapang, orang beri makan. Berak, orang cuci. Tu orang. Ni kita. Lapar, kita makan. Berak, kita cuci. Kencing pun kita basuh. So, hang peduli apa kat aku? Pasal apa nak marah aku duduk ni elok? Pasal aku tak semayang. Kalau aku ceritakan apa masalah yang aku duduk ada ni sekarang, tak boleh selesai pula. Saya pernah tanya, bolehkah jamin saya ni diharam api neraka dengan solat saya ni? Tak boleh, apa orang cakap tu? Ni nak tunjuk dalam Quran ni. Tak. Cuma nak abang, hey, hello. Jangan kacau lah. Do not disturb. Dan masalah dia hari ni, mereka ingat kalau tak panggil, mereka ni kira pahala. Panggil dapat pahala. Tapi yang dia cerita dalam solat tu, fawailul lil musallim allazina hum an salatihim sahun. Dia tak perhati dah. Hangpa duk kira panggil orang. Mai jom solat. Jom solat. Panggil pasal apa? Nak collect pahala. Tuntut pula kata tadi lillahi ta'ala. So hari ni, inilah masalah dia. Mau ganjaran. Tadi kata lillahi ta'ala. So benda ni kita tak boleh proses dengan ahli fiqh. Tak boleh. Tapi kita boleh bersembang sama-sama kita. Kita nampak lah. Nak letak ilmu dan faham amal tu macam mana. Sebab kalau satu orang tu dia pergi Jerman. Contohlah pergi Jerman. Mai rumah saya jumpa. Pak, saya dah sampai Jerman ni. Pak tak kenal saya. Saya tahan. Apa ni, dapat nombor phone dari mana? Student juga bagi. Saya kontak student bagi. Tu dia nak jadi lagu mana kata. Saya teringin nak jumpa lepas. Kita jumpa lepas saat weekend ni boleh tak? Kalau boleh bawa Azali dengan Mina sekali. Saya kata tak janji nak bawa mereka sebab mak mereka dengan aku tengah berceramah ayat Asam. So boleh jumpa tak? Kalau kita ada orang dulu. Kalau boleh bawa, bawa. Jumpa dia bawa buku besar. Sembang dah habis sembang, saya tengok buku ni, saya boleh tengok tak? Tengok skru ni nombor 1, nombor ni, nombor 1000. Sebiji enjin tu dia buka. Dalam tu dia tulis masuk yang ni dulu, pasang balik enjin. Nak cerita, di situ pun dia susun aturan. Nak
nak semayang pun kena ada aturan lah. Ada. Qauli, fi'li, khalfi. Tidak. Itu rukun. Hukum pula. Macam mana kita tak proses lagi bab hukum. So, hari ni, masalah di Malaysia ni, itu saja. Bila awak pergi semayang, awak rasa awak bagus dah. Awak hentam pula kawan yang tak semayang. Tang ni kita nak bagi tahu satu benda saja. Do not disturb. Sebab dalam Quran, surah Al-Baqarah, ayat 62, terang-terang dia bagi. Ada. Terang-terang dia bagi pakcik. Kalau pakcik baca benda tu, pakcik istighfar. Aku ni ada pernah ke kutuk bangsa-bangsa lain? Aku ada pernah ke kutuk kawan-kawan aku ni? Ayat ni tulis macam ni, aku baru nak faham rupanya. Saya pernah tunjuk kawan saya. Dia kata, ya Allah, aku terlepas pandang ayat ni, Pak. Aku tak tahu. Aku tak ada no. Sungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak mereka bersedih hati. Pakcik fikir balik pakcik. Bila dia sebut dalam satu part, pakcik saya tanya. Dalam satu part ni ada very significance. Ada satu part bila cakap Tuhan-Tuhan mereka. Dan dalam ayat Quran juga ada sebut mereka akan di hadapan Tuhan mereka. Man arufa nafsahu faqad arufa rabbahu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. It's a serious shit. Jangan buat main. Kalau dia ada berserta, setiap segenap umat manusia itu ada rahmat Muhammad. Allah itu berselawat atas Muhammad. Apa ada kena-menang pakcik? Kalau pakcik Ibrahim ni, kalau pakcik Ibrahim bukan pakcik Ibrahim, maka tunnel tu terbuka elok lah. So, hari ni, apa masalahnya dengan ustaz-ustaz fiqh di Malaysia ni? Bila orang-orang kampung duduk lagu ni, punya ramai budak-budak muda lagu ni, belajar ilmu mengenal diri, iaitu akan mengenal Tuhannya. Nak mengenal Allah ni, kena mengenal sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya datang mana? Dia buka perayuk. Inna Allah ya'murukum an tu'adu amanati ila ahliya. Jadi kita bersembang berkesudahan dengan benda yang sama selalu saya sebut, iaitu benda ni menjadi susah di Malaysia di atas orang-orang makrifah, orang-orang tasawuf itu sendiri, orang-orang hakikat itu sendiri saling tak apa-apa. Bila orang cakap benda ni, dia tak puas hati. Mereka nak kata, oh dia ni belum lagi, dia ni bagus lagi, dia ni bagus lagi. Yang bagus itu siapa? Yang betul itu siapa? Yang mengetahui itu siapa? Tidak. Jelas-jelas dia buat kaunu hayang, kaunu wakliman, kaunu kudiran. Tu, muridan, siapa dia, sami'an, basiran, mutakaliman. Semua kaunuhu belakang tu. Hak awak ke? Itu tujuh sifat makni, tujuh sifat makna. Yang lagi hak siapa? Sebab kita ni try mengaji ni kalau boleh sampai kat nothing. Tak ada langsung nak kita. None is us. None is us. Habis hilang semua. Ya, tapi orang kebanyakan ni dia takut nak duduk dekat ketiadaan. Dia pun tak tahu daki-daki dunia ni. Tapi dalam orang-orang beragama ni, dia akan sedang dan dia akan cakap yes, it is the way. Dan kemasyhuran di mata manusia ni akan membuat kita kucur kacir dalam hal pakcik. Itu sebab saya tak peduli pakcik. Ni yang ni pakcik, saya tak peduli. Tasawuf mereka tak berjalan, mereka bagi orang nampak ni.
Itu sebab saya kata, bila saya meninggal pakcik percayalah gelang-gelang ni mungkin kawan-kawan yang baik saya baru ambil. Tapi dia tak bawa tu kubur ni. Last kali yang kita nak jumpa atau yang kita nak jemput kita tu, come along. You come with me. Kalau kita baca dalam kitab Alam Kubur, satu ketika dulu pada tahun hujung-hujung 80-an saya baca kitab Alam Kubur. Bila dia mai satu peringkat tu, dia peringkat fitnah kubur. Bila mai fitnah kubur ni, pakcik tahu dia cerita apa? Dia cerita gelap, kubur sempit, tulang ni dia jadi lagu tu. Dia cerita nak menapa pun payah. Dia cerita lepas tu datanglah satu hancing bau yang sangat busuk, bocah yang sangat ni. Dalam tu dia bertanya, dia marah, dia maki kita, dia ceci kita, dia marah, tengking. Dalam cerita kitab tu lah, kita baca lah masa tu kita muda. Tapi dia itulah diri kamu, nafsu kamu, dia kata. Yang mana kamu duk ikut selalu, yang tak elok. Dia mai, dia maki, cerita, tengok apa jadi dengan aku. Tetapi bagi orang mukmin, orang-orang yang mengingati Allah, dia akan datang satu wangian ini, kubur dia sejauh-jauh pandangan. Dia kata, wangi-wangian. Wajah yang mai tu pun wajah kita lah. Dia kata, inilah aku, dia kata. Terima kasih apa semua, mailah ikut aku apa semua. Wangi-wangian. So bila dia proses buat wajah tu, dia beritahu diri tu diri kita. Nampak tak permainan tu? Cerita. Walaupun cerita tu cerita fiqh tu. Dalam fiqh kan memang ada kaedah tasawuf, tapi kalau kita tanya, lepas kita tekan tanya, tobat dia tak dia jawab, dia leceh, jadi bunga tai. So saya ni kalau boleh saya nak jumpa Mufti Penang tu, nak buat member lah. Dulu saya Datuk Syekh Azmi tu boleh tari bertengkar, habis jadi kawan. Sampai saya ambil, saya taruh duit nak pakai ni, apa ni. Nak melukis tak boleh, bagi RM10 makan. Dia jadi member gitu. Sebab bagi kita pernah duduk kat fiqh. Takkan kita nak tentang. Sebab kita tahu lah, faham tu macam mana dia tu. Wahab, you pergi. Aku ayat sejuk awak weh. Wahab. Toseng apa kata tak ada ke? Main kosong. Tak apa. Ni main lu sembang tai ni perut dia mula bodoh. Macam tu je pakcik. Yang sebenarnya lagu P. Ramlee cakap lah, yang nak melingkupkan orang Melayu ni, orang Melayu sendiri. Tak kena mengenal orang Cina je. Pakcik percaya pakcik, kalau kata Malaysia ni orang Cina ke, orang Hindu jadi menteri, jadi apa semua ni, pakcik ingat mereka nak haramkan ilmu makrifat ni? Pakcik ingat mereka nak kata tasawuf ni sesat ke? Takkan kali kata mereka nak halang ilmu mengenal Allah ni? Kita punya Tuhan kot cakap kat dia. Tapi disebabkan orang Melayu lah pakcik yang tak mau mengaji ilmu mengenal Allah ni, dia tak duduk sekejap jarang. Nak tanya ni, pakcik nak hidup betul ni kalau pakcik agak. Dalam umur pakcik 59. Pakcik agak umur nak hidup sampai 100 tak nak nak buat apa lagi dah pakcik Nak berak nak kena orang angkat pakcik. Kalau kata dia jadi sempurna, umur 90 umur steady macam Tok Mahdir, Tok Dek kita. Steady apa tu lain. Macam Pak Su seorang ni, steady lah. Umur 93 aku steady. Tak apa. Ni kalau umur 80 dah nyanyuk dah. Berak habis nak kena pakai napkin apa semua. Pampers. Takkan pakcik nak macam tu ni. So yang duk protes ni tanya dia apa nak hidup apa 20 tahun nak entang tak tu Allah ni.
Saya 50 dah. Tak? Takkan aku nak 50 ni? Tak? Buat apa awang menjadi macam plastisin lah. Ngarut. Kata kalau fikir balik kan. Kita nak. Lagi kita berumur. Lagi kita steady dengan diri kita. Iaitu kita prepare untuk pulang lah. Kita tahu dah imun tu apa. Kita tahu khusyuk tu apa. Kita tahu wajah sebenar wajah tu apa. Kita tahu Nur Muhammad tu apa. Kita tahu nafas yang masuk ni apa. Kita tahu degup jantung kita yang memuji tak berhenti ni apa dia. Kita tahu fa'ilun. Kita tahu khusyukun. Kita tahu dah imun. Tak nanti kita pergi tanah suci, pakcik. Sebab yang suci tu, dari mana? Yang terperi tu, dari mana? Yang murni tu, dari mana? Bukan tempat, pakcik. Kalau Tuhan kata, di mana kamu berada, di situ ada aku. So, mana istilah sesat? Bagi mai kat Ustaz Pekoh tu, mai tanya dia, dia kata mengaji ni sesat. Kata sesat, definasi sesat tu apa dia? Perjalanan. Kalau pahaman pun ada perjalanan pahaman dia. Tapi kita bercakap pasal Allah. Kita bukan bercakap pasal agama. Berapa ramai yang mempertuhankan agama. Agama tu izim dan kizim. Hukum dan hakam. Itu tak boleh, ini boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Tapi bila kita bercakap pasal Tuhan, pasal Allah Subhanahu Wa Taala, mana dia punya pintu nak sembang ni? Dia pun bercerita pasal nu salah, ini tak betul, buat baik, bagus, buat ini tak boleh, ni apa semua, ni apa semua cerita. Itu semua keagamaan punya jalan cerita. Hindu pun ada, Cina pun ada cerita tentang yang baik, Kristian pun. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ni macam mana? Ta'ala ta'aluk, Azza wa Jalla yang mendiamkan, yang menggerakkan, yang mematikan ni macam mana? Muhammad ni macam mana? Sebab sebelum dia hidup, sebelum dia dilahirkan, 24 Nabi dah atas Muhammad. Dia pun mengucap atas Muhammad. Dan kita ni mengucap atas Muhammad. So macam mana? Jadi kita nak prepare benda ni lah pakcik. Maksud saya, kita nak balik ni pakcik. Kita nak kembali. Riuh rendah pakcik kampung ni pakcik. Arwah bapa saya meninggal pakcik. Tak berapa hari kubur dia, sekerat lutut tenggelam. Batu nisan terperosok masuk dalam. Saya dengan Hakim duk ada ni, Hakim. Pergi buh balik pasang, bagi jadi elok, bagi jadi berbukit balik. Lepas tu buh batau bawah batu. Orang cakap, tengok mayat pak tak diterima kubur. Saya kata tak diterima kubur tak apalah, Allah terima. Duk tengok lubang sampai jadi lembut ni. Mana mayat tu tak diterima bumi. Tak diterima bumi kalau dia terapung lah. Mana dia? Ajak dia ni, orang cakap dia duk lek bu. Apa macam mana dia tak faham. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, daripada Allah datang 7 sifat makni, 7 sifat makna ya. Baliklah. Sebab hang duk duduk dalam tanah tu, bukan tanah tu dia jadi dari tanah tu. Ya, wah dah geram. Bawa tenang Pak. So, betul Pak. Bapak ni aku pergi Pak. Aku telefon Hakim, masa tolong aku Hakim mai. Pinjam skop sebelah rumah. Api kelak. Masuk pinjam rumah rumah pinjam skop dengan cengkuit. Boleh. Padahal kita seronok lah tengok. Kalau ni kita kata hak kita, dimakan ulat. Dimakan ulat lah. Takkan dia nak makan ulat. Dia bukan nak jadi bangkai. Itu sebab kadang-kadang orang macam-macam kes orang jumpa orang. Jumpa mayat kan. Potong tak apa. Tu macam mana? Sifat Allah Ta'ala. Dia ada jalan lah tu, mana dia? Mungkin dia ada tangga diri saja. Dia tak dapat sampai habis. Dia tak dapat yang daim tu. Dia selamat juga. Dah kiamat dia balik ya. Takkanlah yang ni 7 sifat manis, sifat Allah Ta'ala ni ulat nak makan. Tapi kalau ayah kata, kalau ayah meninggal, so korek, kalau ada dalam kubur kencing, ayah beritahu saya. Selepas minggu ke ayah orang tanam,
Atau selepas 2-3 hari orang tanam, atau selepas esok ke, selepas 7 jam kan, ayah kata lepas seminggu ke orang tanam. Pergi korek kalau ada kencing atas mayat je. Pasal ini hak Allah Ta'ala ambil balik. Baik, saya tanya pakcik. Pakcik ada handphone? Ada, okey. Pakcik tertinggal sini. Pakcik apa? Pakcik tua saya 9 tahun ya, 59 kan. Saya 50. Abang lah. Abang tertinggal handphone sini. Bila abang tertinggal handphone sini, abang naik motor sampai Caltech, abang tersedak abang tertinggal handphone, abang patah balik. Pasal hak abang. Patah balik, mai ambil. Masa dijadikan Adam, dia kasi ketul tanah. Tanah ni ke? Tanah ni tak kucing pun ada. So abang patah balik. Bila abang patah balik, mai ambil balik hak abang. Dan saya kata tak boleh lah, siapa suruh tinggal. Saya langkah dah 2 kali hak saya. Kan dulu, ingat? Kecil-kecil dulu. Jumpa di sini. Jumpa di sini. Langkah aku punya arah. Betul tak? Pangkah lah dulu tengok ajaran macam mana. Jumpa duit pangkah. Aku punya. Kira duit tu tak ada orang punya arah. Saling geran lah. Takkan saya nak buat lagu tu. Hak pakcik ambil balik. Nak semayang ni, khusyuk, rahsia khusyuk tu la hayat la ilmu la kudrat la iradat la sama' la basar la kalam la mawjudi fi hakikati Allah. Macam mana tu? Macam mana? Tiada yang hidup, tiada yang semua tu. Sampai kalam. So macam mana pakcik kata pakcik semayang? Bila dia kata hayya 'alas solah, pakcik jawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di sini dia pun tak mengaji. So dia pun jadi macam cempera ulang lah. Bila kita bercakap, mana nak pergi ni? Ini duduk sembang apa? Orang ni duduk sembang pakai jubah serban. Dia main-main lagu ni sekabut. Faham? Apa dia ni? Dia tak tahu nak cakap. Tapi apa yang dia cakap? Masuk daun. Jadi di sini anak saya dua-dua waktu rambut saya panjang tak ada masalah pun bagi dia. Saya dukung, elok, peluk saya. Mai kat depan ni betul-betul tu. Tu pergi orang gila. Dia kata kat anak dia, saya berhenti, saya kata sampai hati ajak anak lu tu. Saya kata dah saja nak gempak dia. Ya Allah, pilah tunjuk ketua politik ke, siapa ke. Kan, orang gila. Duit berbelasan, berpuluh-puluh ribu tipu orang lagu ni, janji undilah saya. Bila undi saya masalah, saya mai tolong. Tak mai pula bila nak jumpa duk dah KL sedia. So, mereka tu lah gila. Pasal apa kata saya gila? Ajak anak macam tu. Jangan tunjuk orang berambut panjang ni gila. Jangan tengok saat aku sebut benda tak best. Hari ni paper orang tunjuk aku 9 kanak-kanak diliwat Tafiz. Sekolah agama. So this is nowadays we have to be really open. Judge not before you judge yourself. It's not fair. Pakcik, betul saya abang terang. Kita nak bagi ceramah makrifah, kita masuk masjid, kita hentam orang masjid. Mana boleh? Kalau ikut prosedur adab pada ilmu. Setuju tak apa yang saya cakap? Sedangkan mereka tu semayang tak ada khusyuk nak tahu tu. Itu yang berlaku di Batam. Aku tak setuju sama sekali. Cerita-cerita bahawa barang siapa yang tak mengenal Tuhan, maka semayangnya tidak diterima. Mana boleh kita bercakap dalam masjid benda lagu ni? Orang duduk semayang kot. Nanyalah lah fikir mereka. Teruklah perasaan mereka. Orang duduk buat semayang sunat, duduk cakap macam tu. Ke ujung lu seorang. Duduk perhati tengok. Apa perasaan mereka tu? Tak usah kira lah mereka khusyuk tak wujud. Pasal itu level mereka. Tak boleh lah kita tahu bodoh ni apa semua. Tak boleh pasal mereka tak ngaji. Kita bercakap setakat bagi tahu kat mereka bahawa ada ilmu yang perlu awak mengaji. Awak telah melangkah sedemikian jauh merengkai bawa hadis, merengkai bawa surah-surah dan ayat.
Melainkan bawa bahasa-bahasa cerita-cerita sejarah Nabi. Melainkan bawa semua. Tapi awak tak mengenal siapa diri awak. Awak pergilah ke IPB sekalipun. Kalau awak tak kenal negeri hakiki, apa yang awak dapat adalah thought and emotions. You akan dapat perasaan seronok dan lega apa semua. But where you gonna run? You living in Malaysia, you come back after 4 months, you balik. You gonna face the same old shit. Baharu alam ini. Apa pakcik? Yang menjadi masalah hari ni pakcik, kita bertelagah selama kita. Saya waktu terang pakcik habis di Germany 700 lebih Aci Mak Saleh, hero Mak Saleh, yang tua yang muda, kami 3-4 orang berjaya bagi mereka setuju dengan Muhammad Rasulullah SAW dan berjaya bagi mereka bersetuju dengan Al-Quran. 700 orang lebih. Itu sebabnya saya bercita-cita nak buka madrasah di Bremen, Germany. Pasal kami ada crowd yang tak ada pakai jubah serban. Dia nak pakai lagu mana pakai punya pasal. Yang penting apa yang cakap ni hang nampak. Tak faham tanya. Masalah yang macam tu. Dia pun tak tanya dah 5 waktu ni pun tak tanya lah. Dia pun not bother benda tu. Dia pun tanya tu, okay, before when is order of praying 5 times. Saya punya member cakap pura. Dia cakap, so what about those prophet? Lepas tu seorang tu masuk. Oh, we have to follow Muhammad. They follow Muhammad too on that very time. Kalimah syahadah. Takkan asyhadu an la ilaha illallah anna kalifatullah. Takkan Adam kata begitu. Musa kalimullah, tak ada. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Muhammad tak ada. Ada orang komen kata, lain, Allah ni bukan tak diperanakkan dan tak diperanakkan. Muhammad, Nur Muhammad ni. Orang cakap pasal Nur, bukan orang cakap pasal tubuh Muhammad. Sebab dia ada kata dalam surah Al-Hadis ayat 3. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. So you nak cerita yang mana? Tapi setiap yang 4 tu, setiap yang 2 terterbit daripada yang 1. So kita cari yang 1 dulu, baru tak berserabut bulu. Ini duk pukul bab yang ni tak betul, salah, yang ni tak boleh, hang tak pakai tudung ni apa semua, satu rambut hang dibelah belah 7 hang nak jalan esok apa semua. Masalah mana nak dengar benda tu? Come on man, make it sense lah. Kalau tidak mustahil bagi Allah Ta'ala, hang tu siapa? Nak boleh jalan atas rambut dibelah 7. Hang cakap tidak mustahil bagi Allah Ta'ala. Yang tu kita tahu dah. Ni aku tanya hang, macam mana rambut dibelah 7? Betul tak? Hang nak meniti atas jambatan tu. Lepas tu hang jawab pada aku, tidak mustahil bagi Allah Ta'ala. Alright. So Allah Ta'ala kan yang nak meniti tu. Ada betul, ada salah. Betul tak cik? Kalau Allah Ta'ala, siapa nak meniti? Dia tulis Mak Rasta ni bodoh rasanya. Ni betul dia aku. Mana kalau aku bodoh, hang tu double bodoh. Hampir dengar apa orang bodoh bercakap. Betul tak? Pilihan buat apa? Dah hantar bodoh, skip lah. Saya terpandang dia tulis Mak Rasta ni bodoh. Ini Melayu lah. Melayu jenis ni lah yang jadi masalah di Malaysia ni. Faham? Dah tahu hang tak suka, hanya lu layan lah. Dengan Orang lain setuju ramai. Dengan orang pandai juga. Ya. Love belambak. Ni love lu naik banyak tu ya. Kalau Aminah ada dia kan tengok aku cakap apa, dia tengok love ni, dia duk bilang. Aminah dengan Sani dia seronok tengok love. Anak saya tu saya sembang live.
Depa yang Azali duk bilang. Dia seronok tengok love. Dia tak peduli yang orang komen apa dia tak peduli lah. Pasal love, cinta tu dia tak buruk, tak bermakna. Ada atau tiada, dia tengok ni dia seronok. So itulah pakcik yang menjadi sukar ni. Sementara saya nak mati pakcik. Sementara saya nak balik, saya nak kembali. Selagi saya boleh buat live, saya buat live. Bila saya kembali dah esok, kenangan je lah. Sebab saya tahu waktu saya duduk di sini dengan arwah ayah, kawan-kawan lain yang berada di Batu sini, nak pergi dengar cerita-cerita macam ni, kena pergi ke Pahang, Kuantan, Lubuk Puyuh, masa tempat arwah guru saya tu. Naik motor letih sampai sakit badan, layan juga. Mai duduk 2 hari nak balik. Mai hari Senin ayah nak kerja dah. Hari Jumaat subuh tolak. Dia balik kerja kan. Esok Sabtu Ahad kalau dia cuti, malam Jumaat tu prepare dah. Lepas tu dalam pukul 4 pun berderah habis lah. Sampai sana petang kat pukul 7 tu berhenti nak tempat. Lepas tu dengar lah cerita-cerita lagu-lagu ni. Terfikirlah ni yang alangkah indahnya kalau keadaan ni ada pada ketika guru dulu kan. Ayah saya bercakap, saya boleh tak. Pasal ayah kata kalau boleh, kalau radio nak bagi bercakap sehari sejam dia nak. Bermakna establish on air. So bermakna lagu-lagu sekarang ni. Kalau kata guru saya ada dulu, saya letak depan ni minta izin tak, semua orang tengok. Bukan kata nak menunjuk, nak menyatakan bahawa adanya ilmu ini. Sebab kita duduk sembunyi-sembunyi, takut. Tapi tak katalah dulu kalau dipanggil oleh Jabatan Agama, JAKIM ke apa yang dibincang dalam tu, kita tak tahu. Esok keluar paper, didapati terkeluar daripada ajaran ni, bla 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 bla. Dan Denny pula tak nak siapa pergi interview lah. Kalau pergi interview pula, macam yang tak sampai nak faham ilmu ni, dia tulis lagu mereka, keluar paper. Hari ni dah dah. Saya dapat tahu Tok Ayah telah di soal siasat minggu lepas. Yalah, mereka siasat saya, saya tanya, saya jawab, saya tanya, lepas tak jawab. Baik Tok Ayah, sekarang saya buat live ni Tok Ayah. Tok Ayah cakap apa yang berlaku dalam tu. Adil. Walaupun ada pihak tak setuju, tapi adil. Islam mau macam tu. Dengar dua belah pihak. Saya dituduh macam ni. Masalah saya. Sebab apa saya macam ni? Sebab ini. Dan sebab apa ni ini pula? Disebabkan terbacanya saya pada surah ni, ayat ni. Dan apa yang saya fikir pula setelah saya baca ni? Saya bukan nak buat andaian. Mari kita bincang. Betul tak? Kalau kata itu awak punya andaian, itu awak punya mata pandang. Tak, kita bincang. Awak buka awak punya mata pandang, saya buka saya punya mata pandang, berpandukan Quran dan hadis. Bahagian makrifah, bukalah hadis makrifah lah. Hadis-hadis yang menceritakan tentang tasawuf dan makrifah. Kalau awak tak setuju, awak ganti kata hadis tak betul ni. Awak ganti kata betul lah. Tak apalah, kita buka Quran. Quran hadis yang tepat sekali. Betul? Ustaz Wahab. Kalau Quran, dia hadis ni orang buat ni. Quran tu dah tepat. Tu macam mana tak cukup pun. Kau tak mau pakai Quran tak? Pakai hadis tak? Jangan mereka nak ragu-ragu dalam surah Al-Fusilat Fusilat ni, surah ke-41 ayat 54 tu terang-terang dia beritahu dah. Mereka yang ragu-ragu ayat pertemuan dengan Tuhan mereka. Bukarah ayat 2 kita. Dia tahu apa ayat-ayat jelas yang nyata. Ayat Quran dia jelas yang nyata. Al-Baqarah. Terang. Nak buat macam mana? Orang dia bersembang bab ni, dia pada belek gelang aku, dia pada belek rambut aku. Mana nak nampak benda tu? Itu mungkin tu atas setengah pihak tu, setengah macam mokok dia pun ajar. Dia tahu Allah Ta'ala dia tak boleh nak kenal siapa dia kait. Ada setengah faham. Memang dia ada zat sifat asma' fa'al. Ada pintu pengajian, ada pintu jalan penerangan, ada pintu-pintu menyuluh ke arah kesedaran.
Dengar macam tu mati tentu lah. Sesungguhnya kita tak mengaji roh, kita mengaji sifat, kita tak mengaji zat. Zat dengan sifat tak bercerai. Awak mengaji zat, awak dapat sifat. Awak mengaji sifat, awak dapat zat. Dan yang tak bercerai dengan sifat pula asma afal. Kalau kata hang dilahirkan, kalau keluar zat saja, tak keluar sifat, batal. Doktor kata mananya jasad budak ni? Mananya badan budak? Oh, kebeh dah. MC tu je. Jenuh daripada cari bawah meja, bawah nu ni. Tapi kalau keluar sifat, tak ada zat, hampa. Minta maaf cik, anak cik meninggal. Tapi kalau ada sifat, ada zat, maka ada nama pula. Asma, nak buat nama apa? Fatimah kah? Ketumayum kah? Betul tak? Takkan Abu Fatimah ni ada awang ni? Dah bubur ni lah, apa ni, Mak Latif. Betul tak? So, afaal dia pula bersalah lah dengan kakak dia, dengan adik dia, dengan kawan dia, dengan jiran dia, dengan apa semua. So, benda ni nak kena proses dan ambil faham elok-elok. Jadi kita buka, kadang-kadang kita buka proses tu banyak peringkat. Kalau nak cerita, betul tak? Kita nak pecah bagi tepat. Kalau kata bab semayang, bukan pasal buat, pasal diterima atau tak diterima. Buat mata orang nampak. Bila hang buat, takluk dia, perbuatan tu takluk dia, iaitu fi'li takluk dia basar. Itu sebab kita kata mengaji kitab kerukunan dulu. Bila fi'li takluk dia basar, hang buat aku nampak. Bila hang baca, aku dengar. Sebab baca tu khawli takluk dia sama. Tetapi hati hang tu aku tak tahu. Hang lah tahu. Pasal apa pula aku tahu? Takluk urgung kalbi, ilmu. Ilmu artinya tahu. Macam mana pula hang tak tahu khusyuk tak khusyuk? Tak usah dah Tok cakap terima tak terima di sana. Itu selain punya department. Kita cerita department hang ni. Hang khusyuk ke tak khusyuk? Aku nak bagi jawapan. Kalau khusyuk, kalau tak khusyuk, dia ada ayat tulis tak diterima. So hang tak khusyuk, department sana hang datang esok. Hang tak ada lesen, polis buat roadblock tu. Hang nak maki polis lah. Alah, mereka ni muda-muda macam siye lah, tak boleh tolak langsung lah apa ni. Kalau hang kata hang punya number jatuh tiba-tiba tepi jalan ke, jatuh pelik hang ke, hang tak sedap pelik belakang, boleh lah polis tolak langsung. Boleh lah polis kata, cik sekeluar, tak apalah cik pasang balik lah. Kalau boleh secepat mungkin lah cik pasang balik. Jangan kata biar ambil seminggu apa tak. Tak ada nombor belakang ni. Nanti orang fikir nak rompak ke, nak apa ke, macam-macam sangkaan boleh berlaku. Tapi kalau orang tak ada lesen, Pip, come on man, takkan nak marah polis tu. Tak? Common sense lah. Amal lu tu kan? Betul. Kalau kata semayang tak khusyuk, takkan nak salah Tuhan. Tuhan dah beritahu dalam surah Al-Kahfi ayat 105. So, dia pun berbicara, dia ni duk cakap pasal tak payah solat. Bukan. It's a wrong persepsi. Belajar tak mau solat. Belajar nak betulkan solat. Solat yang diterima. Logik ada kalau kita nak proses dia. Tapi itu masalah dia. Saya cakap jugalah bang pasal banyak orang yang mengaji di jauh duk kena hentam kau. Ada kadang saya tak kenal abang tu main salam saya. Pak tak kenal saya nak terima kasih kat Pak. Saya duduk makan ni. Baik abang. Pasal apa? Nak tahu ya. Abang dulu sampai nak bercerai teruk lah. Bini abang protes, abang pak mentua protes. Abang bagi tengok video lepas dia. Dari cakap ngalan sampai kalau dapat abang pun duk mencari. Bukan kita nak bangga. Kita fikir terkedu saat terfikir waktu aku kalau kata duk naik turun mahkamah dulu. Itu dosa sesat ni.
Kalaulah ada orang dah bercakap lagu ni umum, mungkin senanglah aku nak boleh faham ustaz-ustaz tu. Dan kelayakan bila aku kata saya sedang mengaji ilmu tasawuf dan ilmu makrifat. Dan inilah jalan-jalan cerita ceramah dia. Tapi masa saya tahun 1997 naik turun mahkamah tu, tak ada cerita ni. So hari ni aku ambil kesempatan untuk menolong kawan-kawan yang tak reti nak cakap benda ni. Kasi benda ni berlaku pakcik. Saya pergi tour pakcik. Kadang-kadang pakcik abang umur 80 ni main peluk saya. Baru ni saya pergi tour dekat Kuala Gula. Tuan kedai tu tua orang, umur jugalah, mengaji jalan ni. Ambil gambar dia, peluk saya apa semua. Saya tua, bukan pasal apa. Bukan saya ni famous ke apa. Saya orang tu terus sesat tu. Dia seronok jumpa kawan yang ada jalan ni. Itu sebab kadang-kadang dalam Facebook budak-budak marah bila orang duk tulis sesat apa aku tu lain dia masuk terus. Faham? Hang dah bangang dah hantar hang dia ni tak betul daripada pandangan akal fikir hang duk layan apa awak kami nak ikut hang ingat. Hang duk kata dia ni bodoh ingat kami nak sokong hang. Orang yang macam hang lah akan sokong hang, tapi hangpa mai duduk dalam sini. Wah, ni channel bukan channel pekah. Faham? Lah ni dia dah mula cakap macam tu lah. Saya tengok kecil saya okey alhamdulillah. Banyak member support. Dan I go on. Bila ada kutu support macam ni, kita pun seronok. Bukan seronok apa, seronok mereka dah mula berani. Itu yang saya nak. Saya nak mereka berani pasal benar. Benar betul. Kalau ustaz-ustaz mereka pun dia tu usia komen. Oh ni ada kutu hitam. Yang kutu duk buat good, yang kutu duk bagi love ni ramai. Takkan tak tengok. Bermakna ilmu ni got to be legalized. Permudahkan Islam itu.